Walaupun Along ni, dia duduk membebel dekat perempuan tu. Perempuan tu langsung tak ada respon pun dekat Along. Dia diam je, sepatah pun dia tak menjawab. Tapi keadaannya, dia berdiri, kepalanya sengit ke kiri macam ni lah, kepala. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Selamat kembali ke Malam Mistik. Nama aku Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Alright guys, kalau yang lepas aku ada cerita pasal kisah Along ni dengan 3 kejadian yang berlaku dekat tempat parking lori dia tu. Kali ni aku nak sambung lagi dengan kejadian yang lain pula. Banyak kisah pertemuan Along dengan benda-benda mistik ni guys sebenarnya. Aku tak nafikan abang pilot darat ni biasanya memang banyak pengalaman berkaitan dengan benda Allah ni. Betul tak? Okey, malam ni aku tak nak melewe-lewe. Aku tak nak lah bebel panjang sangat. Aku nak terus bercerita je. Okey, sebelum tu, please guys, bantu aku subscribe channel Anas Rahmat ni. Buat yang masih lagi belum subscribe channel aku ni. Semoga korang sentiasa dimurahkan rezeki. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. So, tunggu lagi. Let's roll on Malam Mistik. Let's go. Hari tu, Along ni balik daripada trip lebih kurang pukul 12 malam. Kebetulannya juga, ada seorang member dia ni, driver lori daripada company yang sama jugalah kan, balik saing dengan Along masa tu. So, lepas diorang ni parking lori masing-masing tu, diorang ni pun menujulah ke motor masing-masing nak balik ke rumah katanya. Tapi sebelum gerak balik tu, diorang pun nak panaskan enjin motor masing-masing lah dulu. Sambil tu berborak-borak lah kejap. Ceritalah pasal kerja diorang hari tu. Member Along ni sampai-sampai terus hidupkan enjin motor dia dulu. Tapi Along pula masa tu belum pun startkan enjin motor dia. Tengah dia sembang-sembang kosong tu, tiba-tiba Along ni, dia terasa macam ada orang lempar pasir dekat tangan dia. Mula-mula tu si Along ni ingatkan hujan. So dia diam je lah. Along ni husnuzon je. Tak lama lepas tu, sekali lagi dia dilempar lagi pasir dekat tangan si Along ni. Si Along ni bila dah terasa macam ada lempar pasir tu, yang diingatkan hujan tu, dia pun tak ada je lah kan tapak tangan dia. Dia nak rasa betul ke hujan turun ni. Tapi tak ada pula pun air yang menitik dekat tangan dia tu. Si Along ni pun just husnuzon je lagi masa tu. Padahal dia dah boleh beza dah sebenarnya sama ada pasir ke ataupun hujan yang jatuh kat tangan dia tu. Yang kawan si Along ni memang tengah rancak bercerita masa tu. Cuma Along je yang terasa dia tak selesa dengan keadaan tu. Tak lama lepas tu, sekali lagi Along ni kena baling dengan pasir. Kali ni Along dah mula rasa tak sedar hati dah. Dia memang dah boleh agak dah yang itu memang bukan hujan. Dia pun cakap lah dalam hati dia, siapalah yang sengaja memain baling pasir dekat aku ni. Habis dia Along cakap macam tu, dekat dalam hati dia kan, dia cakap macam tu, dengan tiba-tiba dekat belakang kawan dia tu, Along ni boleh perasan ada satu bayang-bayang macam kabus duduk melintas dekat belakang kawan dia. Benda ni panjang je macam bantal peluk, tapi dalam bentuk macam asap, macam kepulan awan tu. Lebih kurang macam tu lah bentuknya. Susah Along ni nak describe. Lepas tu, benda Allah ni duk melintas dekat belakang member Along ni, terus menuju dekat celah-celah lori parking tu. So, bila dia dah duk melintas kat belakang member Along ni duk fokus lah kan dengan benda Allah yang kat belakang tu.
Secara tak langsung, kawan dia ni pun jadi pelik lah dengan Along ni. Dah kenapa pula dengan tiba-tiba si Along ni dia tak fokus dengan dia bercakap, tapi dia fokus dekat belakang pula, belakang dia tu sendiri. Kawan dia ni pun tanyalah dengan Along, "Hang tengok apa tu Long?" Si Along ni pun bagi tahulah dekat member dia ni apa yang dia nampak dekat belakang member dia tu. Ada benda nampak macam asap, tapi berguling-guling dekat belakang hang. Member si Along ni, dia nak sedapkan hati masa tu, dia cakap mungkin yang Along nampak tu anjing agaknya. Tapi Along ni sehabis mungkin menafikan apa yang dia nampak tu ekor anjing. Tak mungkinlah anjing kan, kalau bentuknya macam kepulan asap. Lagipun takkanlah Along ni dia tak kenal bentuk anjing macam mana. Lepas tu, membernya Along ni, untuk mendapatkan betul-betul kepastian, dia pun dengan bangganya dan confidentnya dia cakap, "Jom kita pergi tengok benda lah apa tu. Takkanlah hantu. Kalau hantu takkanlah hang takut sangat." Bukan main besar dia punya cakap masa tu. Masa tu enjin motor member dia tu masih hidup lagi. Cuma Along je motornya yang mati enjin. Jadinya tengah si Along ni dia nak start motor dia, kononnya nak follow member dia ni pergi usah benda lah yang Along nampak ni. Tapi member dia dah gerak dulu dah. Baru je Along hidupkan motor dia tu, tiba-tiba member dia yang datangnya daripada celah-celah lori tu patah balik. Dari jauh dia dah jerit dah, "Long! Lari Long! Lari! Lari!" Apa benda pula lah ni, fikir si Along ni. Kena kejar anjing ke member dia ni? So Along ni, bila member dia suruh lari, tapi dia tak lari lagi. Dia pun pergilah tengok apa yang member dia ni nampak. Korang tahu apa yang Along ni nampak? Apa yang Along ni jumpa dekat situ? Korang dengarlah Along ni cerita sendiri. Saya tak tahu nak describe macam mana. Nak kata tu binatang apa, binatang ke orang ke, saya pun tak tahu nak kata apa. Makhluk apa pun saya tak tahu. Dia macam perempuan, berjalan seperti nenek bayan. Bercering bulu rumah. Astagfirullahalazim. Dia seperti nenek kebayan. Astagfirullah. Okay, dia seperti nenek kebayan, berbaju putih lusuh, muka tak nampak. Dia jalan tu macam nenek kebayan lah, bongkok kan. Baju putih lusuh. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar, subhanallah. Aduh, dia tak bagi cerita dia ni. Dia tak bagi describe kan, dia bentuk badan dia. Aduh, baru nak sebut dah bercering bulu rumah. Baru nak sebut bercering bulu rumah, satu badan pula. Allahu Akbar, subhanallah. Okey, saya sambung lah. Dia berjalan seperti nenek kebayan, membongkok tu, berbaju putih lusuh. Okey, rambut dia panjang, tangan dia panjang, mengheret. Tangan dia tu meleret dia ke atas jalan tu, sambil dia jalan ke hadapan tu. Dia jalan tu membelakangkan saya lah. Bagi saya hanya tampak di bahagian belakangnya, nampak rambut dia panjang, nampak baju putih. Okey, berbadan lusuh. Dia berjalan sambil membongkok tu, tangan dia meleret di atas jalan tu. Nak describe pun susah kata si Along ni. Korang dah dengar kan apa yang Along ni bagi tahu kan? Alright, kita sambung balik storynya. Lepas je Along nampak benda tu, dia pun tak tunggu lama. Dia pun terus pulaslah throttle motor dia tu, pecut habis. Hinggalah sampai kat satu pam minyak ni, dia tengok member dia dah ada dulu kat sana dah. Dia pun singgahlah ke pam minyak tu. Sebenarnya, masa perjalanan nak ke petrol pump tu, dia dah terasa yang motor dia ni berat je. Walaupun dia dah pulas throttle minyak dia sampai habis tu, tapi tetap juga motor dia tu tak boleh go juga. Masa berhenti kat petrol pump tu, Along pun tanyalah kat kawan dia, Tengok set kat belakang aku, ada apa belakang aku ni? Berat sangat ni. Dia kata, hang tengok sendiri lah, aku tak mau tengok lah.
Aku nak balik, dia kata kat saya macam tu. Lepas daripada tu, Along ni pun tak tercakap apa-apa. Diorang berdua ni pun terus bergerak ke rumah masing-masing. Dalam perjalanan Along ni menuju ke rumah dia tu, sepanjang perjalanan tu, dia terasa berat sangat motor dia. Dah diperah throttle minyak motor RS150 dia tu. Sampai habis dah pun dia perah dah pun. Tapi tetap juga motor dia tu bergerak macam kura-kura. Masa ni Along memang dah boleh agak dah. Memang macam ada yang tak kena ni. Sudah. Ikut aku balik ke ni? Fikir si Along ni dalam hati dia. Dalam perjalanan ke rumah Along ni ada satu sungai. Dekat kawasan sungai ni memang pot lah orang membuang ancak. Buang benda alam mistik. Semua benda orang buang kat situ lah. Antara sebabnya sungai ni dia bersambung dengan laut. So Along ni sebelum sampai je dekat sungai tu, si Along ni palingkan muka dia, kepala dia ke sebelah kiri. Lepas tu Along ni pun bercakap, Hang nak tumpang aku, sampai dekat sini saja aku izinkan hang tumpang aku. Sampai dekat sungai ni, aku nak hang turun kat sungai ni. Aku tak mau bawa balik hang di rumah. Aku ada anak kecil, saya beritahu. Along ni minta benda alam ni stop tumpang dia bila sampai dekat sungai tu. Lepas je Along ni lalu dekat jambatan dekat sungai tu, Alhamdulillah, motor dia tak berat lagi dah. Dah normal macam biasa dah. Masa ni Along pun mulalah terasa lega sikit. Tak lama lepas tu Along pun sampai ke rumah dia. Tapi sampai-sampai dekat rumah tu, dia tak masuk terus ke dalam rumah. Dia duduk kat luar je dulu sambil hisap rokok. Berbatang-batang jugalah dia hisap rokok kat depan rumah dia tu. Si Along ni bagi tahu, masa tu badan dia ni memang tak berhenti-henti menggigil. Terketar-ketar dia rasa. Bohong lah kan kalau dia rasa tak takut kan. Yelah, benda dah menumpang kan. Lepas entah berapa batang agaknya si Along ni hisap rokok kat luar rumah dia tu, dia pun masuk ke rumah dia, mandi-mandi terus tidur. Dia tak bagi tahu pun cerita apa yang berlaku kat dia malam tu dekat bini dia. Dia diam je. Esoknya barulah dia bercerita. Tapi mujurlah si Along ni tak demam lepas kejadian tu. Kalau tak, satu hal lain pula dah jadi. Si Along ni bagi tahu, sepanjang dia bercerita ni dekat aku ni, badan dia masih lagi terketar-ketar, meremang-remang katanya. Memang berat penangan benda Allah ni. Lemah betul kalau tumpang-numpang ni. Betul tak? Along ni dia bercerita kisahnya dekat aku guna voice message. Masa dia bercerita tu, aku boleh dengar sendiri suara Along ni macam terketar-ketar sikit. Walaupun dia cerita kat aku ni dalam keadaan siang hari. Dia sendiri nak describekan bentuk benda Allah yang dia jumpa ni, berkali-kali tersangkut ceritanya. Meremang je Along ni cakap. Betul-betul lain macam, babe. Kita sambung terus lah dengan cerita yang kedua ni. Alright, let's go. Cerita ni berlaku pada bulan Februari yang lepas, tahun 2022. Cerita baru jugalah. Hari tu Along ni punya trip daripada Penang nak delivery barang ke Port Kelang. Dia bertolak daripada Penang masa tu lebih kurang pukul jam 4 petang. Along ni bagi tahu, perjalanan daripada Pulau Pinang tu nak ke Port Kelang masa tu memang lancar je. Tak ada aral pun yang melintang. Sampai dekat Pelabuhan Kelang masa tu lebih kurang pukul 10 malam. So sampai-sampai je dekat lokasi tu, dia pun bergegas lah si Along ni turunkan barang daripada lori dia. Lepas tu settle je kerja tu lebih kurang pukul 1 pagi katanya. Habis turunkan barang tu, Along pun tak tunggu lama, dia pun terus shoot balik ke Pulau Pinang. Lebih kurang pukul 3 pagi macam tu, Along ni sampai dekat Sempang Pulai. Along ni fikirkan bila sampai dekat Sempang Pulai tu, Along ni pun naklah rehat sekejap. Nak charge mata dia. Sebab dia dah letih sangat dah masa tu. Maklumlah kerja seorang-seorang kan. So lepas parking lori trailernya elok-elok tu, Along ni pun baringlah dekat tempat lori dekat belakang seat driver tu. Lori-lori besar macam trailer yang Along bawa ni biasanya memang ada tempat rehat dekat belakang seat driver ni. So Along tu baring lah kat situ, nak lelapkan mata dia kejap kononnya. Tapi berkali-kali jugalah dia cuba lelapkan mata dia tu,
Tapi mata dia tu susah sangat nak tidur. Memandangkan dah berkali-kali dia cuba nak lelakkan mata dia, tapi tak boleh nak pejam, tak boleh nak tidur. Along ni dia ambil keputusan nak teruskan aja perjalanan dia menuju ke Pulau Pinang. So, dia pun start lori dia, teruslah tinggalkan kawasan Simpang Pulai tu. Sampai-sampai je dekat Bukit Jelapang, lepas je daripada terowong menora menghala ke utara tu, dekat sebelah kiri dia tu ada satu kawasan lapang. Tempat tu memang jadi port driver lori untuk berehat sekejap. Jadi Along ni pun dia ambil keputusan untuk berhenti dekat situ untuk berehat sekejap. Along ni dalam otak dia berfikir masa tu, mungkin masa dekat Simpang Pulai tu dia tak dapat nak tidur, mungkin sebab dekat bawah bukit. So panas sikit kata dia. Kat Bukit Jelapang ni kawasan tanah tinggi, mungkin sejuk sikit, baru sedap mata nak lelap ni. Dekat kawasan ni, sekelilingnya tu memang hutan je. Menjadikan kawasan ni memang sunyi dan aman je. Lebih kurang pukul 4 lebih masa tu, Along ni pun dah siap-siap parking. Tapi kali ni Along ni dia malas nak baring dekat seat belakang. Dia pun tutupkan langsir keliling lori dia tu, jatuhkan kursi driver yang dia duduk tu. Lepas tu terus rehatkan badan dia nak mulakan lelap dan rehat. Sebelum nak lelapkan mata tu, dia pun ambil handphone dia, konon-kononnya nak WhatsApp lah kat bini dia, nak update lah yang dia berhenti rehat dekat situ dulu. Tengah-tengah dia ber-WhatsApp dengan bini dia tu, tiba-tiba dia terdengar daripada luar lori dia bunyi riuh-riuh sangat. Bunyi riuh tu macam bunyi orang pergi pasar malam, ataupun macam bunyi kecoh-kecoh rumah buat kenduri kendara. Along ni dia terasa pelik lah juga kan. Dah kenapa tiba-tiba ada bunyi riuh rendah pula ni. Rasanya masa dia parking tadi, suasana tu senyap, sunyi aja. So si Along ni pun dia tak puas hati lah kan. Dia pun selak lah langsir cermin lori dia tu, dia jenguk kat luar tingkap. Dia pun nak tahu jugalah kan apa yang kecoh-kecoh sangat tu. Bila dia jengah je keluar lori dia tu, sekali dia nampak kat luar lori dia tu penuh dengan orang. Lori Along ni kan tinggi, so Along ni boleh nampak lah dekat luar lori dia tu, dekat bawah tu penuh dengan orang. Kat depan ramai orang, dekat kiri ramai orang, dekat kanan ramai orang, dekat kanan ramai orang. Keliling lori dia tu bersepah orang. Memang pelik kata Along ni, datang mana pula orang ramai-ramai macam ni, padahal baru je dia parking dekat situ. Sebelum tu dia tak nampak pun ada orang-orang ramai macam ni. Lama Along ni duk perhati. Lepas tu barulah Along ni dia perasan yang ramai-ramai ni semuanya berbaju putih. Berbaju Melayu, berbaju kurung, berjubah, tapi semua colour putih. Memang pelik betul. Dalam hati Along ni dia dah mula rasa lain macam dah. Ramai-ramai orang ni, semua ni datangnya daripada mana ni? Semuanya spesen pula tu, berpakaian colour putih. Along ni dia dah boleh agak dah masa tu, apa yang dia nampak ni semua ni confirm bukan manusia. Tak mungkin lah kan ada manusia beramai-ramai berbaju putih tiba-tiba penuh dekat kawasan sunyi. Tak mungkin. Memang tak akan mungkin pun. Masa ni Along ni dah mula berderau dah. So Along pun apa lagi, tutup balik langsir dia tu semua, terus paksa mata dia tidur. Sambil-sambil tu dalam hati pun tak berhenti jugalah kan baca ayat-ayat surah yang dia hafal. Minta janganlah dia apa-apakan malam tu. Akhirnya Along ni pun terlelap. Sedar-sedar jam dah pukul 7 pagi dah. So Along ni pun bangun terus, tak tunggu lama, terus sambung perjalanan dia tu balik ke Pulau Pinang. Sampai-sampai kat rumah tu, dia ceritalah hal ni dekat bini dia. Bini dia yang dengar pun automatik jadi seram. Along ni bagi tahu, kemungkinan apa yang dia nampak malam mungkin sekumpulan orang bunian. Mungkinlah, dia pun tak pasti, tapi itulah yang dia agak. Orang bunian dekat kawasan rehat selepas terowong menora. So guys, korang yang ada pengalaman macam ni, kongsi-kongsilah kat aku. Kalau ada yang pernah lalu kat kawasan ni pun, bagi tahulah aku macam mana tempatnya dekat sini. Apa yang aku dengar daripada Along ni, kalau kena dekat aku,
Aku sendiri pun mungkin tak tahu nak buat apa. Alright, kita sambung lagi dengan cerita Along yang ketiga ni guys. Alright, let's go. Kisah ni baru je berlaku bulan 9 yang lepas. Baru ni, fresh lagi kata Along. Masa ni Along baru je balik kerja lebih kurang pukul 11 malam macam tu. Lepas je Along dah settle parking lori semua, dia pun start motor dia. Teruslah dia balik menuju ke rumah dia. Dalam perjalanan balik tu, Along ni dia berhenti dekat satu traffic light ni. Tengah dia berhenti tu, tiba-tiba dia terdengar satu suara budak lebih kurang dalam umur 3-4 tahun macam tu. Menjerit-jerit suara budak tu. Nyaring betul bunyi jeritan tu. Dia bukan menangis tau, dia menjerit. Along ni pun tercari-cari jugalah kan datangnya daripada mana bunyi budak menjerit ni. Tapi tak nampak pula ada budak kat situ. So bila traffic light ni bertukar je pada kali hijau, Along ni pun teruskanlah perjalanan dia. Selang daripada 100 meter tu, daripada traffic light tu, tiba-tiba Along ni terkejut bila dia terperasan ada satu budak ni lebih kurang umur 2-3 tahun berdiri betul-betul dekat tengah jalan berdepan dengan motor dia tu. Hampir-hampir jugalah si Along ni nak langgar budak ni. Nasib baiklah masa tu motor gear belum sampai ke top lagi. Sekurang-kurangnya tak laju lagi lah kan. Sempat lagi lah si Along ni nak tekan brek. Kalau tidak, memang berdentum lah budak ni kena langgar dengan Along. So Along ni pun apa lagi, terpaksalah berhenti sekejap dekat situ. Bila si Along ni dah berhenti, budak yang berdiri depan motor dia tu terus pergi ke sebelah tepi Along ni. Lepas tu dia menjerit lagi. Menjerit je budak ni. Dia jerit tak berhenti-henti. Nyaring pula tu dia punya jerit tu. Sampai bingit jugalah telinga Along ni dibuatnya. Lepas tu Along ni pun bercakap lah dekat budak ni. Hang buat apa tengah malam-malam ni main kat tengah jalan ni? Mak bapak hang mana? Sambil Along duk bising tu, sambil lah mata dia melilau-lilau memandang kiri kanan keliling tempat tu. Kalau kot ada ayah dengan mak dia kat tepi jalan ke, tak pun kakak dia ke kan yang duduk kat tepi jalan kan. Kebetulannya dekat tepi jalan tu ada satu gereja. Dekat kawasan gereja tu memang gelap. Tengah Along ni duk melilau mata dia, tiba-tiba dia terperasan. Dia terperasan apa korang tahu? Korang dengar sendiri apa yang Along cerita ni. Bila saya pandang sebelah kiri tu, saya nampak satu perempuan ni duduk di pagar gereja. Dia berdiri di tepi pagar gereja. Kepala dia tu sengit ke kiri. Badan tegak tapi kepala sengit ke kiri. Masa ni Along tu tak terfikir pun apa yang dia nampak tu sebenarnya bukan manusia. Memang dia fikir benda yang dia nampak tu seorang manusia. Yang budak kat sebelah Along ni pun masa tu masih lagi menjerit-jerit. Bingit betul lah dia punya jerit tu kata Along. Along ni bagi tahu jarak budak tu dengan Along ni dekat je. Kalau Along penampar kat muka dia, memang sampai pun. Senang cakap, tak payah turun motor pun, angkat tangan, swing terus kat muka, terus sampai penampar kat muka. Along pun bila dah ternampakkan muka budak perempuan tu, dia pun teriak lah kat muka budak perempuan tu. Kenapa biarkan anak main kat tengah-tengah jalan ni? Kalau kena langgar nanti kan menyusahkan orang. Membebel-bebel lah Along masa ni dekat perempuan tu yang disangkakan mak ataupun kakak kepada budak ni. Tapi walaupun Along ni dia duduk membebel dekat perempuan tu, perempuan tu langsung tak ada respon pun dekat Along. Dia diam je, sepatah pun dia tak menjawab. Tapi keadaannya dia berdiri, kepalanya sengit ke kiri macam ni lah kepala. Matanya pula tu tajam memandang betul-betul dekat muka Along. Masa ni Along pun dah mula rasa macam tak sedar hati dah. Yang perempuan tu pula just diam je. Yang budak ni pula asyik-asyik menjerit-jerit tak berhenti-henti kata Along. Perangai budak ni memang menjengkelkan lah senang cakap. Macam nak bagi penampar sekali je kat muka dia rasanya. So Along ni pun malas nak layan, dia pun masuk je gear terus jalan. Baru je Along tu gerak, tak berapa jauh pun dia tengok dekat side mirror dia tu, side mirror motor dia tu, dia tengok budak tu dah tak ada dah pun. Kesekejapan dia hilang.
Masa ni Along dah betul-betul confirm yang budak tu dengan mak dia tu memang bukan manusia. Sudah. Aduhai. Along ni dia fikirkan hal ni endingnya dekat situ je. Rupa-rupanya tidak, babe. Sampai je dekat satu sempang tu, nak dekat sampai ke rumah dia, kata Along ni. Tiba-tiba dia rasa motor dia berat je, berat semacam. Makin lama makin perlahan motor dia. Makin lama makin perit motor dia tu nak bergerak. Along ni dah memang boleh agak dah. Memang ada benda yang tak kena masa ni dah. Dalam hati Along ni pun bercakap jugalah, takkanlah hang duk ikut aku lagi ni. Hari tu dah kena, ni takkanlah nak kena lagi. Kalau korang ingat cerita yang first aku cerita tadi, aku ada bagi tahu nak sampai ke rumah Along ni dia kena lintas satu sungai ni kan. Sungai yang tempat orang buancak ni. Kali ni pun sama juga. Dia kena lintas sungai yang sama juga. Masa sebelum Along nak lintas sungai tu, dia awal-awal lagi dah teriak dah kat benda Allah yang dia rasa menumpang kat belakang ni. Dia teriak, Saya beritahu, kalau hang nak tumpang sampai dekat sungai ni saja. Aku kat rumah aku ada anak kecil. Hang jangan ikut aku sampai rumah. Saya beritahu macam tu. si Along ni fikir kejadian yang kali ni sama macam yang lepas. Kalau yang lepas tu, bila Along cakap macam tu, lepas daripada sungai tu, motor dia dah okey dah. Tapi kali ni lain pula kejadiannya. Bila Along ni dia dah lepas daripada sungai tu, motor yang Along bawa ni still berat juga. Tak ada apa-apa perbezaan pun. Tapi benda lagi teruk pula yang terjadi. Korang tahu apa yang berlaku? Dia boleh pula goncangkan motor si Along ni. Korang bayangkanlah, kalau korang bawa motor tu dekat belakang member kau yang duduk. Lepas tu tengah ke bawah ni, member kau pergi goyang-goyangkan motor tu. Umpama macam member kau ni sengaja nak buat kau ni jatuh motor sama-sama dengan dia. Macam tu lah lebih kurang bunyinya. Cuma tu kau bawa member kau. Kau tahu member kau yang goncangkan motor kau tu. Macam kes Along ni, dia tak nampak pun siapa yang duduk kat belakang motor dia. Tahu-tahu goyang je. Kau rasa seram tak? So masa tu Along ni memang huru-hara lah keadaannya. Terhoyong-hayang lah si Along ni bawa motor dia. Nasib baiklah Along ni boleh kontrol motor dia lagi. Masa ni Along ni dah tak boleh kontrol dah perasaan dia dah. Daripada mula-mula perasaan yang takut-takut tu, bila dah kejadian yang hampir buat dia accident ni, dalas jadikan dia ni naik angin dah. Terus dia pun slowkan motor dia tu. Sambil tu dia jerit sekuat-kuat hati dia. Kau ni nak bunuh aku ke apa? Saya cakap macam tu. Turun sekarang. Aku tak izinkan hang tumpang aku. Aku dah beritahu kat rumah aku ada anak kecil. Aku tak mau bawa balik hang, saya beritahu. Dia punya ayat masa ni memang dah angin sangat dah. Lepas daripada ayat Along sound tu, motor dia dah tak bergoncang lagi dah. Bolehlah gerak pelan-pelan. Tapi perasaan berat tu tetap ada lagi. So Along ni dah rasa macam tak sedap hati sangat dah. Dia pun ambil keputusan untuk berhenti melepak dekat satu warung ni. Dia cuba redakan keadaan sebelum dia nak balik ke rumah. Lebih kurang setengah jam macam tu, lepas Along ni dia dah habis-habis minum tu, Along pun naik motor dia balik. Along ni mula-mula tu dia fikir, lepas daripada dia lepak kat warung tu, benda Allah tu mungkin akan dah belah lah kan. Itu yang dia fikir. Tapi bila dia naik je motor dia balik, automatik bulu roma dia ni semua meremang-remang. So automatik Along ni pun tahu yang benda Allah tu masih ada lagi dekat motor dia. So Along ni pun pelan je dia cakap kat benda Allah ni, Ya Allah, yang hang ni tak mau turun lagi pasal apa? Aku nak balik ni. Bebel Along pada benda Allah yang menumpang ni. Lalas Along pun give up. Dia teruskan aja perjalanan menuju ke rumah dia tu. Sampai-sampai dekat rumah, Along ni tak terus masuk ke rumah. Dia duduk luar dulu, hisap sebatang 2 rokok. Lepas tu dia nak redakan keadaan lah. Dia hisap sebatang 2 rokok. Lepas tu bila dia nampak keadaan tu macam dah reda, macam dah stabil tu, barulah si Along ni masuk ke rumah, dengan harapan benda tu tak ikut dia masuk ke dalam rumah. Tapi sebenarnya guys, Along ni pun silap juga. Masa dia masuk ke rumah tu,
dia lupa nak baca apa-apa ayat pun, walaupun sekadar Bismillahirrahmanirrahim. Padahal biasanya kalau dia masuk ke dalam rumah dia tu, sebelum dia masuk tu, lepas dia beri salam, mesti dia bismillah dulu sekurang-kurangnya. Entah kenapa kali tu dia boleh lupa pula rutin biasa dia tu. Mungkin dah kalut sangat kata si Along ni. Lepas dia masuk ke rumah tu, dia pun tak tunggu, teruslah dia mandi-mandi semua. Lepas tu dia pun terus masuk ke bilik, baring. Sambil berbaring tu, sambil lah dia bercerita dengan rumah dia keadaan yang berlaku dekat dia tu. Orang rumah dia pula ni, bini dia ni, bila mendengarkan cerita Along tu, dia bising jugalah dekat Along. Along ni pun just nak sedapkan hati bini dia tu, dia pun cakap, InsyaAllah lah yang tak ada apa-apa. Lagipun rumah kita ni pun kan dah dipagar. So bini dia pun bila mendengarkan apa yang Long cakap tu, dia just iakan je lah apa yang Long cakap tu. Malam tu lebih kurang pukul 3 pagi. Masa tu Along ni duduk sedap tengah tidur. Tiba-tiba bini dia ni menjerit-jerit. Takut, 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 bini dia jerit. Sepanjang hidup Along ni berkahwin dengan bini dia ni, tak pernah dia tengok muka bini dia ni sepucat macam tu. Tak pernah juga dia dengar bini dia menjerit-jerit macam tu. Inilah kali pertama benda alah ni berlaku. Bini dia ni, dia punya jerit tu memang betul-betul jerit ketakutan. Memang jelas nampak muka bini si Along ni punya takut. Pucat betul muka bini dia masa tu. Macam dah tak ada darah dah. Along ni pun terus bangun, bacalah apa surah apa yang patut, surah yang dia tahu, surah yang dia hafal. Lepas tu dia ambil minyak bidara, dia pun sapu dekat kening bini dia ni. Sapu dekat cuping telinga. Lepas tu dia usap dekat muka bini dia. Sampai waktu azan subuh, barulah bini si Along ni dia boleh tidur balik. Hari tu kesal betul Along ni dengan perbuatan dia yang lupa nak baca surah apa-apa masuk ke dalam rumah dia. Along ni bagi tahu, walaupun rumahnya tu dah dipagar pun, dah ada pendinding pun, tapi disebabkan benda tu ikut Along balik, Along pula tak baca apa-apa sebelum masuk ke rumah. Seolah-olah macam membenarkan benda tu ikut Along masuk ke rumah. So memang kesal betul lah Along. Nasib baik jugalah kan, tak ada apa-apa perkara buruk yang membahayakan berlaku malam tu. Kalau tak, lagilah Along ni dia rasa kesal. Lepas daripada kejadian tu, memang Along ni sentiasa beringat dah. Pastikan jangan sesekali pun lupa untuk amalkan bacaan surah sebelum masuk ke dalam rumah dia. Habis dah kisah Along bahagian 2. Seram weh. Aku ni kalau kata part tumpang menumpang macam Along kena ni, memang aku tak boleh handle. Apa pun aku doakan semoga Along ni sentiasa dipermudahkan urusan, insyaAllah. Bukan Along je lah, aku doakan juga buat semua pilot-pilot darat dekat muka bumi ni, semoga korang sentiasa dimurahkan rezeki. Aku yakin ramai lagi pilot-pilot darat dekat luar sana tu yang sentiasa dibelenggu dengan masalah yang sama ni. Masalah diduga dengan benda-benda Allah mistik ni. Aku cuma nak nasihatkan sikit je kat korang. Ingat, apa pun yang berlaku kat korang ni semua, kat kita ni semua adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah pun dia tetapkan. Allah tak akan menduga umatnya kalau dia tahu umatnya tak akan mampu menghadapi dugaan tu. Aku yakin korang semua adalah manusia yang kuat dan tabah menghadapi apa-apa dugaan pun yang mendatang. InsyaAllah. Yang penting ikhlaskan hati korang tu. InsyaAllah setiap dugaan tu akan ada kemanisan di penghujungnya, InsyaAllah. So, sampai sini je malam mistik kali ni. Sebelum tu, buat korang yang masih belum subscribe channel Anas Rahmat ni, bantu aku tekan button merah tu. Tekanlah sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi daripada channel Anas Rahmat ni. Semoga kita jumpa lagi di next malam mistik. Korang jaga diri korang baik-baik. Jangan sesekali pun berurusan dengan setan. Tolong guys. Ingat tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.